wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. Pak Lurah ngomong jujur. Yang saya hormati Datuk Lokman Nur Adam, penceramah tersohor antara bangsa Cina, Melayu, India semua. Datuk, Tuan Imam, wanita-wanita, jantra pilihan gaya PDM Sri Menanti. Terlebih dulu saya mohon maaf kerana saya bukan orang yang berpidato hebat macam Datuk Lokman. Saya ini sikit-sikit bolehlah. Saya memperkenalkan diri saya nama saya Datuk Rosbandi Beleman, pemangku Ketua UMNO Bahagian Alor Gajah. Jawatan sekarang timbalan Ketua Bahagian. Ketua Bahagian telah pergi ke Ramadullah oleh kerana COVID. Jadi saya pangku jawatan ni. Jadi tuan-tuan berhati-hati, jarakkan sosial antara satu sama lain bagi menghindar penyakit COVID. Tuan-tuan dan puan-puan, maaf Datuk sekian, mungkin saya kurang perasaan. Datuk sekian, pada malam ni adalah hari keempat, 4 setelah pelamaan calon Don Sungai Balang dalam Parlimen Muar. Datuk Razali tahsin juga pada saya. Datuk Timbalan tu yang lepas pun sahabat saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kenalkan diri saya ini taklah pendek tapi gendang lah tapi kadang orang yang tinggi tak semestinya panjang. Jadi gendang-gendang saya ni, saya dari Parlimen Alor Gajah, UMNO Bahagian Alor Gajah, ada 5 don. Waktu pilihan raya ke-14 lepas, kami kalah 4 don, 1 saja menang. Jadi kami datang di sini sebagai bapa angkat. Bukan untuk mengajar, tapi kita kongsi pengalaman bagaimana kita nak rampas balik yang 4 lepas. Alhamdulillah, di Parlimen Alor Gajah ada 5 don. 5 don ni hanya asahan saja. Mantan Ketua Bahagian yang meninggal tu menang. 4 don kalah. Tergolek, terjarap kalah. Bagaimana kita nak menangkan balik don-don yang kalah ini? Pertama, kepada jentera Barisan Nasional hendaklah bersatu hati. Buangkan perkara yang bengek-bengek, perkara yang sikit-sikit. Kita hendaklah bersatu hati bagi memenangkan calon Barisan Nasional. Boleh tuan-tuan? Kami di Alor Gajah, 1 MCA menang, dulu kalah 1000 lebih. 1 MSC menang, dulu kalah 1000 lebih. Lepas tu UMNO 2 kalah, kita menang 1000 lebih. Bagaimana nak menang ini? Pertama, kita jentera mesti kuat, mesti bersatu hati. Tidak ada lagi cak keting, tidak ada lagi mengumpat-umpat antara kita. Jentera dulu tuan-tuan. Kalau jentera padu, insya-Allah kita akan menang pada 12 hari bulan Mas ini kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan semua maklum, Datuk Lokman dah cakap beribu kali. Kalau kita orang Barisan Nasional, kalau kita orang UMNO, bila kita kalah PRU ke-14 yang lepas, kita dihina, kita diperkotak-katikkan oleh bangsa DAP ini. Saya mengalami tempat saya satu kampung semua Melayu. Tetapi ada seorang ni Melayu, rupa Melayu, jiwa DAP. Rupa Melayu, jiwa DAP. Kalau Melaka tahun 1511, rupa Melayu, hati Portugis. Tuan-tuan dan puan, di kampung saya yang lepas pilihan raya yang lepas, pihak RU14 ada beritahu, tuan-tuan dan puan, Tok Imam, pengurusi masjid, apabila kita kalah ya malam ni, besok pagi kita lihat masjid kita, balai raya kita, tempat permainan kita
apa sahaja kerajaan negeri yang bagi kepada Barisan Nasional orang kampung akan dihalau. Halau. Kunci. Ini terjadi kepada pihak RU14 kelak kerana kita leka. Orang UMNO ni baik. Tak apalah. Dia satu bangsa yang kita. Dia satu agama dengan kita. Tetapi tuan-tuan, satu bangsa, satu agama, satu rumpun orang Melayu, hati DAP. Apa yang terjadi tuan-tuan? Apa lepas tu kita ada bulan puasa. Bekas imam, bekas musim masjid, bekas JKKK. Bila bulan puasa pergi dia masjid, kita tengok mereka dah perintah. Okeylah, kita dah kalah. Tapi di masjid bila bekas fungsi JKK, betulkan sejadah, betulkan sikit apa dah. Orang dah kalah berapa sibuk-sibuk kat masjid ni. Orang Melayu, muka Melayu, hati DAP. Terjadi pada tempat saya. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Kerana dalam politik, dia tak kira siapa tuan-tuan. Kalau dia merintah, maka kita dah rasa 20 bulan lepas bagaimana pemerintah mereka memperkatak-katikkan bangsa, agama, perkamuan dan sebagainya. 22 bulan kita tahlilnya. Akhirnya, apabila Parlimen Alor Gajah, di bawah saya pemangku ketua bahagian bersama wanita, atau ada Wiyah tu, ketua wanita saya tu. Kerana nak menang pilihan raya, wanita lah yang kerja keras daripada mana-mana jentera parti. That is a reality. Pemuda pun kerja keras, lelaki lagi keras. Jadi wanita kerja lebih keras. Tuan-tuan dan puan-puan, nak menang senang tuan-tuan. Dia cakap jangan perpecah belah antara kita. Kerja ikhlas. JR, pemuda, ketua PDM, kalau dapatlah sedikit rezeki pada kita, kok Roman Adam salam RM50 ke 100, rezeki. Kalau yang lain tak dapat, kita reda. Rezeki ini datang berbagai-bagai cara. Pertamanya, rezeki yang kita dapat ni adalah kesihatan. Tanya Datuk Roman, berapa lama dia duduk hospital Angkatan Tentera kerana COVID? Barulah kita terfikir, kerana kesihatan telah rezeki yang utama bagi diri kita. Banyak duit pun tak guna tuan-tuan. Gelang kiri kanan pun tak guna tuan-tuan. Kalau kita dah sakit, apa pun tak guna tuan-tuan. Jaga kesihatan termasuk diri saya. Okey tuan-tuan. Kerana kita nak menghadapi pilihan raya pada 12 hari bulan. Dari tu berapa bulan tu? 2. 10 hari 10 malam. Ada lagi 240 jam kita nak berkhidmat kepada Parti Barisan Nasional. 240 jam. Tuan-tuan kena fikir bagaimana PDM ni mesti menang. Lebih baik daripada pilihan raya ke-14 lepas. Dulu YB Zaton dapat berapa sini? Contoh majoriti dapat 50 atau 200. Tentulah apabila ada Wiyah wanita Alor Gajah datang akan meningkat sikit. Tentulah jentera parti pegawai seranta daripada Alor Gajah Gadik datang, tentulah akan menambahkan sikit. Alangkah malangnya kalau Alor Gajah datang apa angkat, jentera datang apa angkat, peti undi ini tidak meningkat daripada yang lepas. Itu KPI daripada kita Alor Gajah. Tolonglah bantu kepada Adawiyah. Bagilah maklumat sedikit. Kalau ada 100 tu bagilah 560 supaya wanita boleh bekerja membantu PDM. Tentu ada maklumat sulit. Tapi jangan persulitkan kepada kita, bantu untuk menangkan. Kami datang ni bukan nak mengajar, nak bantu. Bantu. Kadang-kadang kita pandai, tapi kadang kita terlepas pandang. Tuan-tuan, saya ini orang Jawa juga. Asal saya orang Pontian. Bapa saya Jawa, Kayu Arah Pasong, Pontian. Tahun 22 bapa saya hijrah
hijrah ke Melaka. Kawan mak saya orang Mendeleng. Bila Jawa campur Mendeleng jadi Melayu. Ya, tuan-tuan. Kalau ke Melaka tu lagi bagus. Portugis kahwin Melayu, jadi Melayu. Jadi kita satu rumpun, satu bahasa, satu agama. Ingat, dalam pilihan raya ini undi Barisan Nasional. Kita ahli UMNO, kita dah berjanji bersatu, bersetia, berkhidmat. Penting sematkan dalam hati kita. Walaupun kita tak dapat apa-apa jawatan daripada kerajaan negeri dan sebagainya. InsyaAllah selepas 12 hari bulan ni, masalah tuan-tuan ada sedikit sebanyak yang tertinggal dan lepas. YB baru ini menangkan. Menang YB baru ini, YB Sukong Balang akan menjadikan negeri Johor satu daerah negeri akan menang dalam pilihan raya ke-15 ni pula. Wajib ahli parti wajib menangkan calon Barisan Nasional kerana nak bentuk kerajaan negeri. Tuan-tuan dah tengok PS Perintah Johor. Tuan-tuan dah tengok bagaimana PS Perintah Persekutuan. Apa jadi kepada tuan-tuan, anak tuan-tuan lepasan universiti? Mereka mendondangkan berbagai-bagai bulan dan bintang. Ada tak highway Siparenggam sampai ke Lumpur percuma? Ada. Bagi tahu dia. Ada ke minyak dapat RM1.5? Ada ke peluang pekerjaan 2 juta? Adakah berbagai-bagai janji? Sekarang kita dah faham, orang Sungai Balang tidak akan tertipu lagi dengan janji PS ini, tuan-tuan. Cukuplah sekali kita tertipu. Tuan-tuan, akhir kalam. Lapanekang Datuk Loman. Akhir kalam, saya mohon kepada tuan-tuan dan perempuan yang ada di dalam ni atau di luar sana. Kita semua ni lah penyelamat bangsa untuk generasi masa hadapan. Macam kita umur 50 siri, 60 siri ni, 6 siri ni dah dapat nembak dunia. Tapi apa akan jadi anak cucu kita masa hadapan kalau politik tak stabil? Bagaimana ekonomi nak naikkan? Bagaimana peluang pekerjaan nak wujudkan? Terletak pada tangan tuan-tuan. Politik stabil, ekonomi boleh kita naik, meningkatkan, peluang pekerjaan boleh diwujudkan. Penting kerana politik adalah segala-galanya. Itu sajalah saya rasa. Dapat main ni susah nak berhenti. Datuk Laban dah WhatsApp berhenti. Jadi saya kena berhenti. Jadi kalau nak saya bercakap boleh. Kita duduk kedai kopi besok, petang-petang kita minum-minum kopi ke, ngumbe-ngumbe ke, kita borak-borak. InsyaAllah. Minta maaf tuan-tuan, saya ini cakap kena ikhlas untuk agama, bangsa dan tanah air. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk yang telah memberi semangat kepada kita yang hadir sebagai bapa angkat, ketua bapa angkat dari Alor Gajah Melaka. Terima kasih banyak Datuk. Tak payahlah kita buang masa, kita terus kepada Datuk Loman untuk dia memberi semangat kepada kita untuk menang dalam PRN Negeri Johor pada 12 hari bulan 3. Terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh dengar Salam satu Malaysia. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis Encik Malik yang merupakan pengurusi PDM Seri Menanti, yang saya kasihi Dato' Rospandi Leman, pemangku Ketua UMNO bahagian Alor Gajah. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Puan Rabi'ah, Ketua Wanita bahagian Alor Gajah. Mana dia Puan Rabi'ah? Sekarang orang main tutup muka ni semua jadi Zoro ni, kadang-kadang tak perasan. Saya kadang-kadang jalan ni tuan-tuan, pergi ke shopping komplek ke mana-mana, saya pun heran, kadang-kadang ada juga yang perasan. Dulu badan besar, sekarang dah kecil sikit kan? Patutnya ramai tak perasan, tapi ada orang boleh perasan lagi. Puan Siti Aisyah Haji Muhammad Naib yang merupakan tuan rumah. Terima kasih tuan rumah tadi menyediakan satu menu luar biasa sedap dia. Ubi. Dulu zaman Jepun tuan-tuan, kita banyak makan ubi kayu, betul tak? Tapi ubi kayu zaman Jepun tak sesedap ubi kayu yang tuan rumah sediakan. Siap berempah. Ubi kayu goreng. So saudara, pimpinan-pimpinan UMNO setempat, begitu juga dengan abang angkat, bapa angkat daripada Melaka, daripada Alor Gajah, sahabat-sahabat daripada pasukan keselamatan, sahabat-sahabat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, saya ucap terima kasih. Satu tepukan gemuruh untuk rakan-rakan keselamatan dan SPR. Terima kasih pada SPR kerana hari ini mereka telah menzahirkan keprihatinannya, menzahirkan kebijaksanaannya dengan melanjutkan ceramah kita dari jam 10 malam kepada 12 malam. InsyaAllah tuan-tuan, sebelum 4 pagi saya akan berakhir ucapan saya ini. Saudara yang saya kasih sekalian, ini kali pertama tuan-tuan negeri Johor mengadakan pilihan raya negerinya sebelum bermula pilihan raya umum. Kali pertama Johor berhadapan dengan pilihan raya negeri. Banyak orang menyatakan dengan pelbagai-bagai andaian. Ada yang kata Datuk Seri Hasni Mohamad tak sabar nak menjadi Menteri Besar. Saya nak beritahu dia dah jadi Menteri Besar, betul tak betul? Ada yang kata tamak kuasa dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan, kalau dia tamak kuasa, lebih baik dia tunggu sampai bulan 7 2022, barulah dia bubarkan DUN. Tak semestinya ikut pilihan raya di peringkat pusat. Betul tak? Dia boleh buat. Tetapi kenapa kita adakan pilihan raya negeri sekarang tuan-tuan? Yang ini kita kena beritahu pada kawan-kawan kita yang hari ini cuba dipengaruhi pemikiran mereka oleh Pakatan Harapan, Perikatan Nasional Muda dan juga Pejuang. Tuan-tuan, senario keadaan yang tidak stabil berlaku di negeri Johor ini apabila kematian Allahyarham Osman Sapiak. Sebelum tu okey lagi tuan-tuan. Kita 29, pembangkang ada 27. Okey lagi. Kalau seorang tak datang, ada lagi seorang spare, betul tak? Tetapi bila seorang sudah meninggal dunia, tinggal 28, 27. 28 dengan kita, 27 dengan pembangkang. Tapi malangnya daripada 28 orang yang menyokong kerajaan Datuk Seri Hasni Mohamad, ada seorang bernama si Tompok ni tuan-tuan. Si Tompok ni saudara malas datang sidang DUN. Saya ambil contoh lah tuan-tuan. Bila kita nak meluluskan benda yang paling penting, iaitu nak meluluskan belanjawan 2022 Kerajaan Negeri Johor. Bila time mengundi tuan-tuan, tiba-tiba bila seorang tak datang ni saudara, dia tie. 27 menyokong, 27 tak menyokong. Itu yang pembangkang dok kata, kita dah bagi jaminan kerajaan akan stabil, kenapa perlu adakan pilihan raya? Kalaulah stabil, tak perlu diadakan pilihan raya, kenapa jadi nak meluluskan benda yang sangat penting? Belanjawan negeri penting tak penting? Kalau tak lulus belanjawan negeri tahun ini tuan-tuan, kalau tahun lepas belanjawan negeri tak diluluskan,
tahun ini boleh tak kita bayar kaji kaki tangan awam, kaki tangan JCS Selangor, dia ni Johor, boleh? Tak boleh. Benda yang sangat penting. Akhirnya bila tie 27 seri, tuan-tuan, kerana seorang tak adik, maka apa berlaku saudara? Nasib kita di negeri Johor ni baik, kita ada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Tuanku Sultan Johor yang dihormati oleh pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Jadi bila tuanku bisik sikit dekat speaker, tuanku kata tolong pastikan better nak, dia tak cakap better lah, dia kata saya nak pastikan tidak ada masalah untuk kaki tangan awam di negeri Johor ini pada tahun hadapan, dan jangan sampai belanjawan ni tak lulus. Mungkin atas nasihat yang diberikan oleh kebawah duli tuanku ini tuan-tuan, maka speaker yang datangnya daripada Parti Amanah telah mengundi, barulah kita dapat 28 dan pembangkang dapat 27. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, speaker ni Parti Amanah. Kalau sekali itu bolehlah dia undi untuk meluluskan belanjawan, betul tak betul? Tapi kalau setiap kali ada proses pengundian, bila berbelah bagi, kerajaan sokong, pembangkang tak sokong, tapi setiap kali nak luluskan, speaker mengambil keputusan menyokong kerajaan. Apa akan jadi pada speaker ni tak lama lagi? Apa akan jadi? Saudara, sudah pastilah Parti Amanah akan bertanya dengan dia, engkau ni Parti Amanah ke Parti UMNO? Betul tak? Kalau dah asyik menyokong je apa yang UMNO bawa, kau masuk UMNO lah. Betul tak? Jadi itu sebabnya saudara, kita tak boleh memerintah kerajaan negeri dengan setiap kali berlaku pengundian di dalam Dewan Undangan Negeri, kita kena mengharapkan ihsan daripada speaker. Tak boleh. Apatah lagi dalam musim Covid ni. Musim Covid ni tuan-tuan, kalau kita tiba-tiba pergi ke satu tempat tu ada orang yang Covid datang. Tiba-tiba dekat kita punya MySejahtera bertukar, kita jadi close contact. Apa jadi tuan-tuan? Boleh masuk di sidang Dewan Undangan Negeri? Tak boleh. Kalau tak boleh apa jadi? Kalau tadi 27 dah jadi 26. Kalau speaker support kita pun boleh lulus tak? Tak boleh. Yang ini yang tuan-tuan kena bagi faham. Bukan kita suka-suka nak adakan pilihan raya awal. Ini malaun-malaun ni tuan-tuan mengatakan, dia kata kita buat pilihan raya ni kerana arahan daripada kluster mahkamah. Kerana kluster mahkamah nak melepaskan dirinya daripada mahkamah. Saya nak beritahu tuan-tuan, yang tuan-tuan nak pilih ni kerajaan negeri Johor yang baru, betul? Kerajaan negeri Johor ni diketuai oleh Menteri Besar. Paling berkuasa Menteri Besar. Boleh tak Menteri Besar melepaskan mana-mana orang yang hari ni sangkut mahkamah? Boleh? Tak boleh. Jadi cakap tu kita nak minta kawan-kawan yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan kluster mahkamah ni saudara, dia kena sedar bahawa kerajaan baru negeri Johor, Menteri Besar baru negeri Johor ni tuan-tuan, tak boleh mengubah keputusan di mahkamah. Tak boleh membebaskan sesiapa yang didakwa di mahkamah tuan-tuan. Tidak boleh sama sekali. Saudara yang saya kasih sekalian, hari ini mereka mendabik dada mengatakan bahawa pemimpin kita kluster mahkamah. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, hina sangat ke kluster mahkamah ni tuan-tuan? Kalau dulu zaman BN memerintah, orang yang kena dakwa ni, bolehlah kita percaya dia orang ni betul-betul mungkin ada kes. Mungkin ada kes, betul tak? Tapi dalam zaman pemerintahan Pakatan Harapan, zaman pemerintahan Muhyiddin yang menerajui Perikatan Nasional, orang yang betul-betul ada kes macam Azmin Ali yang dah terang-terang akhirnya menjadi kabur. Betul? Saya orang yang bawa bersama Datuk Seri Ali Muhammad. Kita bawa video Azmin Ali dengan Haziq, perbuatan seks luar tabi'i dia, kita bawa pergi pakar forensik. Nak tahu betul ke ini Azmin? Betul ke pasangan dia ni Haziq? Kita bawa pergi Jakarta mula-mula. Pakar forensik video di Jakarta mengesahkan memang itulah Azmin
Memang itulah Haziq. Tuan-tuan, kita pula bawa pergi ke United Kingdom. Saya dengan Dato' Ali pergi ke Birmingham. Pakar di Birmingham, kita bagi contoh gambar Azmin, kita bagi contoh gambar Haziq. Dia compare ni tuan-tuan, dia buat kajian secara saintifik dan dia menggunakan pelbagai kaedah yang tercanggih. Pakar nama pun pakar forensik video. Dia mengatakan bahawa semuanya menyerupai orang yang di dalam gambar yang kita bagi, kecuali tuan-tuan, beza dia sikit. Gambar Haziq yang kita bagi masa tu ada sikit misai. Dalam video dia clean shave. Maklum lah dia nak jumpa boyfriend dia, tuan-tuan, dia cukur lah, kan? Itu je beza. Tetapi lain semua sebiji sama. Benda ni saya dah bagi kepada pihak polis. Dan untuk maklumat tuan-tuan, pihak polis sudah pun menerima rakaman asli video Haziq ini. Haziq sendiri yang merakam, tuan-tuan. Sebab Haziq ni marah dengan Azmin. Dulu masa dia jadi kerja, dipanggil macam mahasiswa bekerja dengan wakil-wakil rakyat ni kan. Dipanggil? Dia ada satu nama lah, branding dia. Mahasiswa diambil bekerja dengan wakil-wakil rakyat. Pada ketika tu Azmin tak sombong. Tiba-tiba bila Azmin dah jadi menteri, Azmin mula sombong dengan dia. Dia marah. Maka dia rakam. Alat rakaman ini bersama dengan isi kandung rakaman sudah pun diberikan kepada pihak polis. Dan tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, rakan-rakan pihak polis memaklumkan kepada saya, mereka dah selesai siasatan dan diberikan pun kepada Jabatan Peguam Negara. Jadi jangan cakap pihak polis tak buat kerja, tuan-tuan. Pihak polis pun dah ambil rakaman CCTV yang mengesahkan bagaimana Azmin Ali masuk di hotel 4 Point Sadakan. Lepas tu diikuti oleh Haziq pakai hoodie, pakai baju belang. Berlakulah peristiwa Elephant Fight Elephant 45 minit, tuan-tuan, bukan sikit. 45 minit, lepas tu keluar. Semua ada dalam CCTV. Dan lebih canggihnya, saudara, bila dicek telco, syarikat ni tuan-tuan, telco boleh mengesan di mana seseorang itu berada pada tarikh, pada waktu yang sama. Bukan setakat Azmin Ali dengan Haziq ini bertindih badan dengan badan, handphone dengan handphone pun berada di dalam bilik yang sama. Jadi nak tipu macam mana? Dah cukup jelas. Tapi nak buat macam mana pada ketika itu, bila Mahathir arahkan kabur, maka jawapan IGP yang dilantik oleh Mahathir Mohamad pada ketika itu, yang sudah pun berehat, sudah pun pencen 2 tahun, tuan-tuan, tiba-tiba dilantik menjadi IGP, dia kata video tu kabur. Rakan-rakan polis marah dengan saya, tuan-tuan. Dia kata, tengok orang yang bunuh abang kepada Presiden Korea Utara. Seorang daripada Vietnam, seorang daripada Indonesia. Walaupun CCTV itu daripada jauh, kepakaran pihak polis kita, tuan-tuan, dia boleh cam siapa yang membunuh abang kepada Presiden Korea Utara ni, tuan-tuan. Kita tengok di Shah Alam berlaku rompakan. Bukan setakat muka tak nampak ni, tuan-tuan. Bukan setakat muka tak nampak. Di Shah Alam ini, saudara, rompakan itu dilakukan. Dia orang tutup muka, dia orang pakai sarung tangan, pakai baju lawan hitam, semua. Memang tak boleh kesan. Itu pun pihak polis kita boleh tangkap, tuan-tuan. Polis kita antara terbaik di Malaysia. Tapi nak buat macam mana? Bila Mahathir suruh beritahu kabur tak jelas, bekas IGP mengatakan video tersebut kabur, tuan-tuan. Dan sehingga hari ini, walaupun bukti itu dah diberikan kepada Jabatan Peguam Negara, tuan-tuan pun tahu, Ketua Hakim Negara, orang dia, betul tak betul? Peguam Negara, lantikan Muhyiddin, betul tak betul? Jadi sampai bila pun, tuan-tuan, selagi kita tak ubah sistem ini, saudara, selagi itulah, tuan-tuan, kalau kita tak letak orang yang betul-betul boleh berlaku adil, yang boleh bertindak mengikut lunas undang-undang, bukan law of the jungle, yang boleh bertindak tak kira orang tu orang UMNO ke, orang DAP ke, orang PAS ke, salah dakwa. Selagi tak ada prinsip ini, tuan-tuan,
kita takkan melihat keadilan berlaku, saudara. Orang macam Xavier Jayakumar, dia punya kroni dia ditahan dengan duit berjutaan ringgit dalam akaun dan di tangan. Bila dia melompat menyokong Muhyiddin Yassin untuk kekal sebagai Perdana Menteri, kita tengok sehingga hari ini, ada tak pendakwaan terhadap Xavier Jayakumar? Ada tak ada? Tak ada. Sebab Muhyiddin melakukan apa yang dipanggil sebagai scheme of things. Dia rasuah pemimpin-pemimpin UMNO, ahli parlimen, dengan jawatan menteri, dengan jawatan timbalan menteri, dengan jawatan pengurusi. Ini dia sendiri cakap. Bukan kita cakap. Dia sendiri cakap ketika di dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi Bersatu. Betul tak betul? Bukan saya cakap, tuan-tuan. Kalau nak ikutkan apa yang Muhyiddin tawarkan ini rasuah ke bukan? Rasuah ke bukan? Boleh tak kita hadapkan dia ke mahkamah? Kalau kita hadapkan dia ke mahkamah, tuan-tuan, adakah dia menjadi kluster mahkamah ataupun tidak? Dia jadi kluster mahkamah. Tuan-tuan, belum lagi cerita dia dengan Nik Haji. Kenal Nik Haji? Semua orang dah tahu. Itu sebab dekat Johor dia tak berani guna pakai nama Abah sayang Johor. Sebab orang Johor tahu Abah lebih sayang Singapura. Nik Haji ni daripada Singapura. Nak beritahulah yang tak tahu. Kan? Tuan-tuan, mengurat isteri orang dalam keadaan kita tahu dia ni isteri orang. Memujuk dia ke katil. Ini adalah satu kesalahan jenayah di bawah penal code. Kalau lepas ini, kalau katalah Datuk Zahid jadi Perdana Menteri, kalau Datuk Zahid ni ada sifat dendam macam Muhyiddin Yassin, macam Mahathir Mohamad, agak-agaknya tuan-tuan, ni Muhyiddin ni kena dakwa ke tak kena dakwa? Dia jadi tak kluster mahkamah? Dia jadi juga. Kenapa pemimpin kita ni, saudara, menjadi kluster mahkamah? Datuk Zahid, tuan-tuan, dipanggil oleh Tun Dr. Mahathir. Dia cakap, Zahid, I nak you bubarkan UMNO, join kami bersatu. Tuan-tuan, kalau Datuk Zahid bubarkan UMNO, dia join bersatu, adakah 10 hari selepas itu, tuan-tuan, dia akan didakwa dengan lebih 80 pertuduhan? Sudah pasti dia selamat. Betul tak betul? Kan? Tetapi kenapa dia kena dakwa? Kena dakwa ni pula, tuan-tuan, kes dia pelik. Satu, didakwa kerana kononnya menerima suapan. Apa bukti dia? Dia tunjuk ada bukti dia, buku 35, tuan-tuan. Cuba bayangkan, saudara, buku 35 tu digunakan sebagai bukti nak dakwa Datuk Seri Zahid. Dan bila kita tanya, contohnya kes yang melibatkan Lim Guan Eng. Bila Lim Guan Eng, tuan-tuan, menerima suapan daripada Bang Likun, ahli lembaga pengarah syarikat Magnificent Emblem. Bang Likun, tuan-tuan, minta supaya Lim Guan Eng tukar status tanah Magnificent Emblem daripada tanah pertanian menjadi tanah industri. Maka sebagai suapan, Bang Likun memberikan sebuah rumah bernilai 4.27 juta, tuan-tuan, kepada Susah Agung DAP ni, dengan hanya 2.8 juta. Kes ni lebih kurang sama macam kes Khair Toyo. Khair Toyo, tuan-tuan, ketika BN berkuasa, apa yang BN buat? Kita anggap benda ni serius. Kita dakwa Khair Toyo di mahkamah. Betul? Khair Toyo pergi penjara tak? Penjara. Tapi bila mereka berkuasa, tuan-tuan, bila Pakatan Harapan berkuasa, habis lintang pukang negara ni. Rule of law bertukar menjadi law of the jungle. Kita tengok bagaimana peguam kepada Ching Ping. Tommy Thomas ni peguam kepada Ching Ping. Ching Ping ni korang kenal ke tak ni? Ketua Komunis Melaya. Peguam Ching Ping yang kebetulan peguam kepada ni manusia bernama Lim Guan Eng ni. Diangkat menjadi peguam negara. Walaupun dia dah tukar ketua hakim negara, letak orang dia Tan Sri Richard Malanjun. Pencen-pencennya bila berlaku pilihan raya Sabah, tuan-tuan, dia naik satu pentas dengan pemimpin DAP berceramah. Ketua hakim
berceramah atas pentas dengan orang DAP. Tuan-tuan, walaupun ada jaminan ketua hakim orang dia, peguam negara orang dia, berani tak tuan-tuan, saudara, berani tak Lim Guan Eng meneruskan pendakwaan ataupun pembicaraan di mahkamah? Berani tak berani? Tak berani. Dia suruh Tommy Thomas gugurkan. Betul tak? 60 saksi dah dipanggil tuan-tuan. 25 dah disoal siasat. Dah ditanya di mahkamah, dah jadi saksi. Lagi 35 saksi belum bagi keterangan. Dia orang batalkan tuan-tuan, dia gugurkan kes tersebut. Saya nak tanya tuan-tuan, hari ini Perdana Menteri datang daripada UMNO, betul tak betul? Boleh tak Datuk Seri Ismail Sabri tukar peguam negara? Boleh tuan-tuan, kalau dia nak. Betul tak? Boleh tak Datuk Seri Ismail Sabri buat macam mana yang dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan? Boleh. Dia boleh arahkan, bebaskan ni dakwaan-dakwaan ke atas orang UMNO. Baik Presiden UMNO, baik mantan Presiden UMNO. Boleh. Boleh. Ada dia buat? Tak buat. Sebab kita menghormati rule of law. Betul tak tuan-tuan? Tapi kalau saya lah tuan-tuan, saya akan pastikan semua pendakwaan terpilih ini kita kena buang tu sampah. Sebab ini memang jelas pendakwaan terpilih. Kenapa saya kata pendakwaan terpilih? Pendakwaan terpilih dipanggil selective prosecution. Ini bukan setakat selective prosecution. Ianya merupakan malicious prosecution. Iaitu pendakwaan yang berniat jahat. Yang bermotifkan politik. Kenapa saya kata ianya berniat jahat, ianya terpilih bermotif politik? Sebab hanya orang UMNO yang dikerjakan oleh mereka. Betul tak betul? Kita tengok. Bila Tommy Thomas dapat kuasa, bukan setakat Pang Likud. Bukan setakat Lim Guan Eng dibebaskan. Busuk-busuk pun zaman kita tuan-tuan. Orang yang terima rasuah kena dakwa. Orang yang bagi rasuah pun kena dakwa. Betul tak betul? Itu yang Pang Likud kena dakwa. Tapi bila Datuk Zahid, bila dia didakwa tuan-tuan, dia terima sumbangan bagi pihak Yayasan Akal Budi. Daripada Data Sony. Daripada MyEG. Betul tak? Tuan-tuan, yang terima sumbangan dikata terima rasuah. Kalau betul terima rasuah tuan-tuan, kita tanya dengan SPRM ketika Datuk Zahid didakwa. Kita tanya, kenapa yang bagi rasuah Data Sonic dan MyEG tidak didakwa? Mana boleh orang yang bagi rasuah tak kena dakwa? Adakah kerana Board of Director itu merupakan Tan Sri Jeneral Hashim Ali, merupakan abang ipar kepada Tuan Dr. Mahathir? Ini adil ke tuan-tuan? Tak adil. Bila kita tanya kenapa orang yang bagi rasuah tak didakwa, Datuk Zahid kena dakwa, tuan-tuan tahu apa jawapan daripada SPRM pada ketika itu? SPRM pada ketika itu tuan-tuan lantikan politik. Kawan saya lama, nama dia Latifah Koyah. Orang pun kenal lah. Betul lah? Latifah Koyah tuan-tuan. Bila kita tanya SPRM, kenapa orang yang bagi tak diberikan pendakwaan? Dia kata tak apa. Kita siasat, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Boleh ke tuan-tuan? Dakwa dulu, siasat kemudian. Sama juga kes Datuk Seri Najib. Dia didakwa di bawah Akta Pengubalan Wang Haram, AMLA. Tapi lepas dia didakwa, baru dipanggil bagi keterangan. Cuba tuan-tuan tanya dengan abang-abang polis yang ada kat sini malam ni. Bila kita nak dakwa seseorang, pertama sekali kita siasat. Dan yang paling penting sekali, bila kita melakukan siasatan, kita kena siasat ambil keterangan orang yang kena tuduh. Betul tak betul? Kita kena ambil keterangan saksi-saksi. Betul tak betul? Dah selesai siasat, kita bagi cadangan kepada Jabatan Peguam Negara. Kalau Jabatan Peguam Negara merasakan ada kes yang kukuh untuk kita lakukan pendakwaan, barulah tuan-tuan, barulah saudara, Jabatan Peguam Negara akan lakukan pendakwaan. Tak pernah berlaku dalam sejarah saudara apa yang disebut oleh pihak SPRM pada ketika itu di bawah Latifah Koyah, iaitu
kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Tidak pernah sama sekali berlaku. Saya nak ucapkan selamat datang kepada calon Dun Sungai Balang. Satu tepukan gemuruh kepada beliau. Tanpa melengahkan masa, saya beri laluan kepada beliau sebab beliau ada banyak tempat beliau nak cakap ni tuan-tuan. Jadi kita bagi dia bercakap dulu, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya kasihi Datuk Lokman Adam. Dulu kita tengok dalam medos, hari ini dapat tengok depan mata, memang hebat orangnya. Ya, apalagi yang diterangkan tu, apalagi yang diterangkan pada kita semua, tentunya membawa apa? Tentunya akan mendatangkan ataupun perkara-perkara yang terkini apa yang berlaku di negara kita. Rakan-rakan PDM Seri Menanti di bawah kepimpinan Tok Malik, jentera kita, jawatankuasa PDM dan khasnya rakan kita yang hebat daripada kalangan JR di PDM Seri Menanti. Mana JR di sini? Alhamdulillah semua ada ya. Dan juga semua penonton, pendengar ceramah yang akan sama-sama mendengar apa yang akan diutarakan oleh Datuk Lokman Adam. Saya sebenarnya tak boleh cakap lama ni, Kuantin. Cuma saya nak maklum, saya ni Cikgu Selamat bin Takim, calon nombor 2 di DUN N16 Sungai Balang. Jadi inilah Peace for BN. Peace for BN. Saya tak boleh terbalik macam ni. Terbalik macam ni saya tak boleh muah. Ini Peace for BN. Dan kita nyertai, kalau tuan-tuan nanti bila kita dah terangkan pada pengundi kita, beritahu dia peace itu kan. Dan hari D-Day itu nanti, kalau kita pergi ke tempat mana-mana pun kita angkat tangan macam ni, kalau disambut itulah orang kita. Mudah kita ngetek. Dan apa yang beritahu dia, kata dia nak selamat undi BN. Itu antara tag yang tuan-tuan bagilah. Tapi tak apa, yang paling penting saya ni adalah mewakili parti. Yang paling penting tuan-tuan, perjuangan tuan-tuan untuk memastikan bahawasanya BN mesti menang dan mesti kekal di DUN Sungai Balang dan juga di Maharani. Itu kita punya tanggungjawab. Saya ni hanya menyampaikan ataupun saya ni hanya sebagai pemegang amanah yang tuan-tuan calonkan saya untuk mewakili parti. Okay? Dan saya sangat berharap sepanjang tempoh yang kita ada ini, kita lebih kurang ada untuk memantau, kita ada 9 hari lagi ini masa bagi saya bukan masa yang sangat panjang. Kita perlu bekerja dan terus mendekati pengundi kita sebanyak mana yang ada. Dan saya yang paling risau ialah tentang pengundi muda. Okay? Harap semua dapat dikenal pasti, dapat didekati dan dapat mendekati mereka. Bagaimanakah generasi ini yang PDM ini dapat dekati. Okay? Akhir kali saya mohon ampun dan maaf, mohon restu daripada semua warga di PDM Seri Menanti ini. Undilah saya Selamat bin Takim, calon nombor 2 untuk DUN Sungai Balang, kestabilan masa depan. Sekian, terima kasih. Saja tu, masa tu ya. Kita ucapkan semoga YB selamat kita akan selamat ditabalkan sebagai Adun Sungai Balang pada 12 hari bulan ni, insyaAllah. Tak ada orang yang lebih selamat di Denggi Johor daripada Pak Selamat kita, insyaAllah tuan-tuan. Saudara yang saya kasih sekalian, kita punya calon mungkin nak salam dulu. Kena salam ni kawan-kawan kita ni dalam perjalanan ni. Mungkin tak boleh nak salam, salam macam ni lah tuan-tuan. Nak buat macam mana kan? SOP. Silakan. Jadi saudara, hakikat dan realitinya tuan-tuan, kalau selepas ini kita mempunyai sifat pendendam sama seperti Mahathir, sama seperti Muhyiddin, maka mereka-mereka ini tuan-tuan juga akan menjadi kluster mahkamah. Saudara, itu sebabnya tuan-tuan, kita tak boleh kata bahawa orang yang tidak didakwa itu bersih. Kerana kita juga tahu ada di antara kawan-kawan kita yang ada kes di mahkamah. Contohnya, saya ambil beberapa contoh. Bila mana senarai nama orang yang menerima dana daripada Datuk Seri Najib dikeluarkan, ada tak nama Mas Ermiati? Ada.
Ada tuan-tuan. Sama sekali dengan nama Datuk Seri Ahmad Maslan, sama seperti nama Tan Sri Syarif Samad. Betul? Ada tak nama Datuk Seri Mustafa Muhammad? Ada? Ada. Tetapi bila mereka lompat parti, bila mereka tinggalkan UMNO, ada tak pendakwaan ke atas mereka? Tak ada, tuan-tuan. Malah hari ini sudah jadi trend. Kalau kita didapati merogol seorang amah contohnya, sudah berlaku. Sudah berlaku, tuan-tuan. Adun Trono daripada DAP. Bila dia didakwa di mahkamah, dia cuba nak melepaskan diri dia. Jalan yang paling baik nak lepas daripada mahkamah, tuan-tuan. Apa dia buat? Dia keluar DAP dan dia beri sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Betul tak betul? Tuan-tuan, inilah kualiti orang yang ada di parlimen hari ini, yang melakukan lompatan katak yang luar biasa jaraknya, tuan-tuan. Rekod dunia ni, saudara. Seorang demi seorang. Itu sebabnya, tuan-tuan, kita tak perlu rasa malu bila pemimpin kita digelar kluster mahkamah. Kerana mereka didakwa di mahkamah oleh musuh politik kita. Mereka bukan macam, contohnya, Hertoyo. Hertoyo dia dalam kerajaan BN dulu, betul? Menteri besar, betul? Tapi kita sendiri yang mendakwa dia di mahkamah. Latif Bandi, Mersing, ingat lagi? Dia didakwa oleh kita sendiri, kerajaan UMNO sendiri dakwa dia. Tetapi Datuk Zahid, Datuk Ahmad Maslan, Datuk Najib, Bom Mokhtar dan ramai lagi, tuan-tuan, mereka didakwa oleh musuh politik. Dan yang didakwa ini siapa? Yang didakwa, yang dipanggil kluster mahkamah ini ialah manusia-manusia yang diarahkan untuk bubarkan UMNO. Lompat masuk bersatu. Dia tidak mau tunduk dengan Mahathir Mohamad. Kita dah rasa malu bersama dengan orang macam ni? Tak sepatutnya. Kalau Datuk Najib, tuan-tuan, dia fikir pasal diri dia nak lepaskan tengkuk dia, dia nyatakan sokongan pada Mahathir, dia pun silap-silap, tuan-tuan, takkan didakwa di mahkamah. Betul tak? Jadi inilah realiti. Mana pernah, tuan-tuan, orang dah didapati bersalah, kena hukuman penjara bukan sekali, bukan sekejap, tuan-tuan, 72 tahun. Bila dia jalan serentak, kena 12 tahun. Kena pula 210 juta denda. Tapi yang pelik, orang yang dah dijatuhkan hukuman ni, mana dia pergi? Orang berebut, orang tunggu dia. Orang nak berselfie dengan dia. Betul tak? Di Johor Bahru, tuan-tuan, kita tengok bila Datuk Seri Najib turun. Bukan setakat orang Melayu, orang India, orang Cina pun hari ni, tuan-tuan, dulu ada di antara mereka ni termakan dengan fitnah DAP. Mereka kata ini kalilah. Sebab apa ini kalilah? Kita nak ubah kerajaan. Kita nak kerajaan yang bersih. Kerajaan yang tidak ada rasuah. Good governance. Macam-macam. Tiba-tiba bila mereka bagi kuasa, tuan-tuan, kepada Kerajaan Pakatan Harapan dan Menteri Kewangan daripada DAP, Lim Guan Eng diangkat menjadi Menteri Kewangan. Kita tengok apa jadi pada masyarakat Cina, tuan-tuan. Hancur lebur. Bisnes mereka banyak yang lingkup. Betul tak betul? Saudara, bursa saham Kuala Lumpur jatuh ke naik? Turun menjunam, tuan-tuan. Zaman Datuk Seri Najib, bursa indeksnya paling tinggi dalam sejarah. 1896 mata. Bagi je pada Mahathir, tuan-tuan, beberapa bulan dah jatuh 300 mata. Ringgit Malaysia menjunam ke naik nilai dia, tuan-tuan? Menjunam, saudara. Pelaburan langsung asing makin banyak ke makin turun, tuan-tuan? Turun, tuan-tuan. Sekarang masyarakat Tionghoa, khususnya orang berniaga, dah kata sebenarnya zaman Najib lagi baik. Betul lah? Itu sebab hari ini kita terkejut. Kalau dulu orang Melayu tunggu Datuk Seri Najib, memang sebab orang Melayu tak percaya kelentung dan fitnah Pakatan Harapan. Betul tak betul? Itu sebab mereka
dia lebih percaya kepada Dato' Seri Najib. Sebab bagaimana mungkin tuan-tuan, orang yang dituduh mencuri, merompak, tapi dia boleh bagi brief. Orang yang dituduh mencuri, merompak, anak kita nak pergi sekolah, nak pastikan anak-anak tuan-tuan tak berkongsi baju. Kita bagi bantuan awal persekolahan berapa ringgit? RM100 setiap anak. Betul tak betul? Nelayan kita bantu. Mardi bagi motor boat. 1MDB bagi enjin motor boat. Lepas tu pergi ke laut, kita bagi pula subsidi diesel dulu, ingat lagi? Bila pergi tangkap ikan, ada pula nelayan tak nak bawa balik ikan ni tuan-tuan. Sampai kita terpaksa bagi subsidi mendaratkan ikan. Sebab masa mata wang tu jatuh, saudara, mereka lebih suka jual ikan kat orang Thailand. Jadi kita cakap, kalau kamu mendaratkan ikan di jeti-jeti yang ditetapkan oleh kerajaan, kita bagi subsidi lagi. Bila tukar kerajaan dapat kat Pakatan Harapan, habis semua subsidi ni hilang tuan-tuan. Jahanam. Sementara musim hujan macam sekarang, zaman BN dulu kita ada apa yang dipanggil sebagai bantuan musim terkujuh. Betul tak betul? RM200 bulan November, RM200 bulan Disember, RM200 bulan Januari. Alhamdulillah tuan-tuan, orang boleh menyawa juga. Saudara. Tetapi bila Dato' Seri Najib tuan-tuan dituduh perompak penyamun, kita kalah tuan-tuan. Brim yang dulu 6.8 bilion kita bagi 1 tahun, 2017, 2018. Yang mendapat manfaat 1.7 juta keluarga. Tiba-tiba bila dia dapat kuasa tuan-tuan, dia potong brim kita. Dia potong itu, dia potong ini. Yang dia buat daripada 60 janji ni tuan-tuan, apa janji yang dia buat? Dia hapuskan GST. Hapuskan GST yang menjadi mangsa negara. GST dengan SST ni tuan-tuan, dia sistem percukaian. GST lebih efisien. Bila GST ni lebih efisien, orang tak boleh lari daripada cukai. Peniaga-peniaga tak boleh under declare. Peniaga-peniaga kena declare benda yang betul. Jadi kutipan bertambah. Kurang-kurang perbezaan ni 1 tahun 30 bilion. Jadi bila dia hapuskan GST, apa jadi tuan-tuan? Bukan hanya janji dia tak boleh tunaikan, saudara, apa yang Dato' Seri Najib bagi, dia orang ambil sikit. Rupa-rupanya dia oranglah perompak sebenarnya yang merompak apa yang Dato' Seri Najib bagi pada rakyat. Betul tak tuan-tuan? Sekarang baru kita tengok orang dah mula sedar bahawa perompak sebenarnya, saudara, bukan Dato' Seri Najib, bukan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Yang sebenarnya merompak tuan-tuan, dapat saja kuasa. Kita tengok apa yang berlaku, saudara. Kita tengok ini Opcom. Syarikat siapa Opcom? Mozani Mahdi. Pemegang saham dia ialah Mukris Mahdi dan isteri. 2-3 hari memerintah, terus dapat projek daripada Telekom Malaysia. Ingat lagi? Tak cukup dengan itu. Minyak 3 bulan selepas mendapat kuasa tuan-tuan. Dulu Petronas yang bekalkan petrol, diesel kepada kenderaan-kenderaan kerajaan seluruh Malaysia. Ada sikit dapat dekat share. Bila dia dapat kuasa, dia bagi pada anak dia. Siapa syarikat anak dia tuan-tuan? Syarikat Petron. Petron dekat sini memang betul tak ada nama Mirzan, tetapi mother company, syarikat ibu. Siapa dia tuan-tuan? Ada Mirzan Mahdi di Filipina tuan-tuan. Sebelum dia berhenti pun sempat lagi tuan-tuan, 21.6 juta dia luluskan untuk gentian fiber optik. Siapa yang dapat manfaat? Syarikat anak dia juga. Bila bertukar ni saudara, sudah mula berebut di antara Muhyiddin Yassin, orang sana, orang sini. Sekarang dah mula. Silap-silap anak dia pun tak merasa apa-apa tuan-tuan. Jadi itu sebabnya saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Kita hari ini berhadapan dengan pilihan raya yang sangat penting. Dan hari ini buat kali pertamanya tuan-tuan. Buat kali pertamanya, anak-anak muda yang berusia 18 tahun dan ke atas
secara automatik anak-anak kita kalau IC dia alamat dalam negeri Johor. Tuan-tuan, mereka secara automatik genap 18 tahun sebelum 14 hari bulan 1 yang lalu, tuan-tuan. Maka orang ini secara automatik akan menjadi pengundi. Itu sebabnya saya nak beritahu dengan kawan-kawan, kakak-kakak, ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir. Anak kita ada yang duduk di Kuala Lumpur, betul? Pastikan mereka balik mengundi. Pastikan mereka balik mengundi. Balik mengundi pula, jangan sampai dia balik mengundi, undi muda. Orang yang baru lepas SPM ni, tuan-tuan, sekarang dah boleh mengundi. Sekejap, kita minta pihak Jabatan Kesihatan, dia minta kita jarak-jarakkan. Pastikan 1 meter. 1 meter. Penceramah ni, tuan-tuan, dia macam bersukan. Kalau dia pakai mask, dia macam tengah bersenam pakai mask. Jadi kita punya oksigen level pun nanti jadi tak bagus. Penceramah okey tak pakai mask. Tuan-tuan ni minta tolong pakai. Siapa yang pakai sekat bawah hidung ni, tolong betulkan. Inilah SOP, tuan-tuan. Tak apalah, kita akun. Setidak-tidaknya kita dah boleh ceramah sampai pukul 12:30 malam. InsyaAllah sebelum 4 pagi saya akan berhenti. Tuan-tuan, kita kena pastikan anak-anak kita ini. Ada setengah-setengah dia orang ni tak pernah merasa zaman Tun Dr. Mahathir. Dia orang baru je lepas habis SPM tiba-tiba dah suruh mengundi, betul tak? Dia orang tahu tak zaman 22 tahun zaman Tun Dr. Mahathir? Tahu? Tak tahu. Kita yang tua ni pun tak tahu, tuan-tuan. Ada setengah-setengah kata Tun Dr. Mahathir bagus sebab dia buat Twin Tower. Yang dia orang tak tahu, Twin Tower tu sebatang Korea buat, sebatang lagi Jepun buat. Yang ada kaitan rapat dengan hubungan dengan Siti Hasmah. Yang ini orang tak tahu. Mamar ataupun tiles yang dipasang, anak-anak dia yang pasang. Furniture dia, Artright, Mirzan Mahathir, Marina Mahathir, semua kepentingan di dalam tu anak-anak dia punya. Betul, kita buat Sepang Circuit Formula 1. Semua orang bangga Malaysia dikenali di mata dunia. Tapi orang tak tahu siapa yang mendapat manfaat. Orang tak tahu, tuan-tuan, nak memastikan bahawa Mozani Mahathir terus menjadi chairman Sepang Circuit Formula 1. Sesedara negara terpaksa bayar 300 juta setiap tahun, tuan-tuan. 300 juta kena subsidi. Sebab apa? Sebab bila kita buat Formula 1, tiket mahal ke murah? Mahal. Yang laku berapa persen? 20%. Jadi macam mana, tuan-tuan, nak pastikan Sepang Circuit Formula 1 ni boleh hidup? Kerajaan kena belanja 300 juta setahun, tuan-tuan, bagi subsidi. Itu yang syarikat-syarikat JLC pun terpaksa beli tiket ni, bagi free pada kaki tangan dia, tuan-tuan. Ini apa yang berlaku? Zaman Datuk Seri Najib, apa yang dia buat? Kita ada satu Sepang Circuit Lita yang bertaraf antarabangsa. Tempat ni bagus, cantik, betul tak? Tapi kalau kita kena bayar 300 juta, bongok lah kita, tuan-tuan. Orang Johor tahulah apa makna bongok, betul tak? Jadi apa idea Datuk Seri Najib? Dia kata, apa kata kita cuba buat MotoGP. MotoGP, tuan-tuan tahu? Orang muda semua tahu. Betul? Lumba motor. Kita try. Bila kita buat lumba motor, tuan-tuan, daripada kena subsidi, perniagaan jual tiket lumba MotoGP ni 80% tiket boleh jual. Untung tak untung? Untung. Bila dah untung, perlu tak kerajaan subsidi lagi 300 juta? Tak perlu. Maka kita pun hentikanlah Sepang Circuit Formula 1, kita tukar jadi MotoGP. Maka anak Tun Dr. Mahathir tak bolehlah jadi chairman kepada Sepang Circuit Formula 1 sebab dah jadi MotoGP. Marah tak marah? Marah.
Jadi saudara, ini semua pasal anak beranak. Sama juga bila kita buat 1MDB, kenapa mereka beria sangat bantah? Salah satu arahan Datuk Seri Najib ialah supaya diambil alih IPP, Independent Power Producer, yang membekalkan tenaga elektrik kepada TNB, pada negara, jana kuasa elektrik. Tuan-tuan, 4 kroni Tun Dr. Mahathir menguasai IPP. Pertama, Syed Mokhtar Al-Bukhari. Tak apalah, dia pun ada banner masjid, kita pun tak kacau sangat. Adalah juga ibadah dia buat, betul tak? Kedua, kroni Tun Dr. Mahathir siapa? YTL. Ketiga, Ananda Krishnan Tanjung. Tuan-tuan pun tahulah Ananda siapa kan? Nombor 4, Genting Sanien, yang hari ini kapal Equanimity, yang dia orang kata milik Jolo, dah dirampas oleh kerajaan Malaysia. Dia jual pula bahan bukti ni, tuan-tuan. Dia jual kat siapa? Jual kat Genting, kroni dia. Jadi tuan-tuan, Datuk Seri Najib bila diarahkan Edra Energy, anak syarikat 1MDB, mengambil alih, beli. Kita nak beli daripada Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, dia tak nak jual. Kita nak beli daripada syarikat YTL, dia tak nak jual. Ananda Krishnan jual. Genting Sanien jual. Kita baru menguasai 2. Kita menguasai 14% penjanaan kuasa elektrik negara. Bila buka tender nak bekalkan elektrik, 1MDB masuk, tuan-tuan, dengan harga 9 sen lagi murah daripada kroni-kroni Mahathir ni. 1 sen lebih murah daripada TNB ni. Jadi menanglah Edra Energy. Betul tak betul? Bila Edra Energy menang, walaupun hasrat kita, bila kita dah beli semua sekali IPP swasta ni, penjanaan kuasa elektrik 50% 1MDB, 50% TNB. 1MDB ni, tuan-tuan, 100% milik kerajaan, milik rakyat, milik kita. Betul tak? Walaupun baru 14% penjanaan kuasa elektrik tu kita dapat. Tetapi tuan-tuan, 2015 buat kali pertama dalam sejarah, tuan-tuan, kita berjaya menurun tarif elektrik. Buat kali pertama. Cuba bayangkan kalau hasrat Datuk Seri Najib berjaya. 50% dibekalkan oleh 1MDB. Siapa yang akan dapat faedah? Rakyat. Tarif elektrik lebih murah. Betul tak betul? Ini ramai orang tak nampak, tuan-tuan. Saudara, benda ini kita kena cerita pada rakyat. Sebab sebelum ni, masa pilihan raya umum yang lepas, macam-macam fitnah dia lontarkan kepada kita. Macam-macam. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, bila YTL tak dapat membekalkan sebab Edra Energy 1MDB ni menang, maka dia ada jana kuasa elektrik tapi tak boleh bekalkan tenaga, maka apa yang dia ada tu jadi besi buruk. Marah tak marah dia, tuan-tuan? Bila dia marah, dia mengadu kat siapa? Dia mengadu kat Mahathir. Lagilah Mahathir sakit hati dengan Datuk Seri Najib. Ini pasal kroni dan anak-anak dia. Kemuncak kemarahan dia bila Datuk Seri Najib dalam pemilihan yang melibatkan Datuk Zahid, Datuk Hishamuddin Tun Hussein dan juga Syafiq Abdah bertanding naik presiden. Pada ketika itu, Datuk Najib panggil Mukhriz Mahathir. Dia kata, kamu nak bertanding apa? Mukhriz jawab, saya nak bertanding MKT UMNO. Pasti ke? Dia kata, pasti. Dia pergi Kedah, Datuk Najib tanya. Jadi, bila dah ada kepastian, maka Datuk Seri Najib, demi nak memastikan ukhuwah di antara orang UMNO ni sentiasa erat, tidak ada perpecahan, maka dia endorse 3 naib presiden lama. Dia endorse Datuk Zahid, dia endorse Hishamuddin Tun Hussein dan juga Syafiq Abdal. Tiba-tiba Mahathir panggil anak dia. Dia kata, sekaranglah masa kamu nak bertanding jawatan naib presiden. Besok lusa aku dah tak ada, kau nak menang macam mana? Betul tak? Maka tiba-tiba, lepas Datuk Seri Najib mengendorse 3 orang ni, tuan-tuan, tiba-tiba Mukhriz mengumumkan dia bertanding naik presiden. Datuk Najib pun tepuk dahi, macam mana ni nak buat? Dia dah cakap suruh orang bagi undi kepada 3 orang ni. Betul tak betul? Dia dah tanya dulu dengan Mukhriz.
Dan Mukris dah kata dia nak pertandingan MT saja. Bila berlaku pertandingan tuan-tuan, akhirnya Mukris dapat nombor 4, kalah dengan Datuk Seri Samuddin. Begitu juga dengan Syafiq Abdal dan juga Datuk Seri Zaid Amidi. Dia marah lagi tuan-tuan. Itu yang dia mula menyerang kita, saudara. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, parti hari ini dia panggil Parti Pejuang. Saudara, baik pejuang ke, bersatu ke, ini muda ke, dia orang ni semua parti apa sebenarnya tuan-tuan? Pakatan Harapan. Betul tak? Siapa yang duduk dalam Pakatan Harapan? Nombor 1 Bersatu. Pengurusi Pakatan Harapan yang pertama siapa dia? Tuan Dr. Mahathir. Bersatu, betul? Siapa lagi dalam tu? Anwar Ibrahim, PKR. Siapa lagi dalam tu? Mak Sabu, Amanah. Siapa lagi dalam tu? Lim Guan Eng, DAP. 4 buah parti ni tuan-tuan. Betul tak? Saudara, bila mereka dah tak yakin satu sama lain, apa yang berlaku tuan-tuan? Saudara, Mahathir hantar Muhyiddin suruh pergi join kita. Join PAS, join UMNO. Pecahkan mereka daripada dalam. Dengan harapan, bila kita bekerjasama dengan Bersatu, kursi yang UMNO bertanding, 122 kursi, kita kena kongsi dengan Bersatu juga. Kalau dulu, tahun 2018, kita bertanding 122 kursi, kita menang 56 kursi. Jadi tuan-tuan, kali ini kalau kita bekerjasama dengan Bersatu, 26 kursi kita kena bagi dengan PAS. Berapa baki tinggal? Tinggal 96 kursi. 96 kursi tuan-tuan. Dulu Bersatu bertanding 55 kursi. Masa tu dia parti tepi jalan. Tuan-tuan, pada ketika dia nak berunding dengan kita, Muhyiddin Perdana Menteri. Betul tak betul? So daripada 96 kursi baki yang ada tuan-tuan, busuk-busuk pun 46 kita kena bagi pada dia. Betul tak betul? Kalau kita kerjasama dengan dia orang, berapa UMNO akan bertanding? 50 kursi. 50 kursi. Kursi Muar ni boleh bagi Kak Razali bertanding balik? Tak boleh lah. Sebab UMNO boleh bertanding 50 kursi. Kalau dah kalah, habis kita. Padahal dulu kita difitnah. Betul tak betul? Sekarang orang dah tahu kita difitnah dulu. Sekarang peluang nak menang tu ada. Betul tak betul? Saudara, kalau kita kerjasama, katalah best case scenario, UMNO menang semua kursi, PAS menang semua kursi, begitu juga dengan Bersatu menang semua kursi. Lepas pilihan raya dia kata, aku nak jadi Perdana Menteri. Kan? Bersatu kata, mana boleh kau jadi Perdana Menteri? Dulu masa aku dalam Pakatan Harapan, aku menang 13 kursi. Anwar Ibrahim punya parti menang 49 kursi. Aku Perdana Menteri. Nampak tak tuan-tuan? Cerdiknya orang PKR dulu. Dia punya parti menang 49 kursi. Dia bagi Kak Mahathir yang hanya menang 13 kursi. Kita pun boleh tahan cerdik tuan-tuan. UMNO ni tuan-tuan menang 54 kursi. Betul tak? 16 kena curi, lari pergi Bersatu. PKR 9 kena curi, lari pergi Bersatu. Daripada 9 tu tambah lagi 4 pula. Termasuklah Xavier yang pergi jadi bebas tapi menyokong Bersatu. Dia orang ada 32 kursi. 32 dengan 42. Kita punya baki kursi yang ada. Mana lebih besar tuan-tuan? Kita lagi besar. Betul tak? Tapi last kali siapa jadi Perdana Menteri? Dia. So kalau dia dulu tuan-tuan ada 13 di dalam Pakatan Harapan, dia nak jadi Perdana Menteri juga. Bila dia join dengan kita tuan-tuan, masa tu yang betul-betul kursi yang masih lagi menyokong dia dan menang atas tiket dia, dia sebenarnya tak ada kursi yang menang atas tiket Bersatu. Dia pinjam logo PKR. Yang betul ikut dia 6 orang. 6 orang tu lepas tu lari seorang lagi, Ahli Parlimen Seri Gading. Ingat lagi? Tuan-tuan, kalau dia 6 orang, tinggal 5 orang pun kita terpaksa bagi dia jadi Perdana Menteri. Cuba tuan-tuan bayangkan lepas ni dia menang 46 kursi. Kalau dia menang 46 kursi, dia kata aku nak jadi Perdana Menteri, kau ada 50 je. Boleh tak kita kata no? Boleh tak? Tak boleh tuan-tuan. Sebab kalau kita kata no, apa dia akan buat dengan 46 kursi ni? Dia akan tarik 46 kursi ni join dengan Pakatan Harapan.
join dengan Anwar Ibrahim, join dengan DAP, maka dia bukan setakat boleh membentuk kerajaan, dia ada 2/3 majoriti. Apa jadi kalau dia ada 2/3 majoriti, tuan-tuan? Dia tahu orang Melayu dengan UMNO, betul lah. Jadi cara nak meneruskan pemerintahan, ini yang Mahathir cuba buat, tuan-tuan. Dia nak buat unity government, supaya bila dia ada 2/3, dia boleh pindah perlembagaan, dia juga boleh pindah persempadanan pilihan raya, dan dia boleh tambah kursi. Agak-agak, tuan-tuan, kalau dia tahu orang Melayu menyokong UMNO dan Barisan Nasional, agak-agak kursi yang dia tambah ni, dia akan tambah kursi kat kawasan DAP ke, dia akan tambah kursi kat kawasan yang UMNO kuat? Mestilah dia tambah kat kursi di kawasan DAP. Mereka sudah merancang, tuan-tuan, 30 kawasan DAP tambahan. Saya ambil contoh di Seputih, Teresakok. Dia punya ahli parlimen, tuan-tuan, ada 100,000 lebih pengundi di dalam dia punya dun. Boleh pecah, bukan pecah 2, boleh pecah 3. 1 ahli parlimen boleh tambah jadi 3 ahli parlimen. Kita tengok Bukit Bintang, beratus ribu juga, tuan-tuan, boleh letak jadi 3. Jadi mereka dah kenal pasti, Tuan Mahathir dah kenal pasti, tuan-tuan, 30 kursi tambahan untuk DAP. DAP dapat 42 kursi. Sakit kepala kita, tuan-tuan, nak layan kerenah DAP. Betul tak, betul? Cuba bayangkan kalau dia ada 72 kursi, tuan-tuan. Lebih banyak daripada kursi yang UMNO menang. Boleh kita layan, boleh kita handle dia orang? Tak boleh, tuan-tuan. Saudara, benda ni pernah berlaku dulu. Jangan lupa, saudara, kenapa kita terpaksa melepaskan Singapura akhirnya menjadi sebuah negara sendiri. Kerana pada ketika itu, tuan-tuan, jumlah di antara orang Melayu dengan orang Cina di dalam negara ni sudah hampir sama. Ramai orang marah dengan Tuanku Abdul Rahman, tapi ramai orang tak tahu apa cerita di sebaliknya, tuan-tuan. Saudara yang saya kasih sekalian, itu sebab kita kena pastikan anak-anak kita. Kita kena beritahu dia bagaimana negara di bawah pemerintahan Mahathir 22 bulan yang kamu masih di bangku sekolah. Bagaimana kedudukan Islam diperkotak-katikkan, sampaikan aset tabung haji diletakkan, dijaga oleh sebuah syarikat yang dipimpin oleh orang kuat DAP. Betul tak betul? Jangan lupa, tabung haji. Tabung haji ni orang Islam punya, tuan-tuan. Institusi untuk orang Islam. Dia bagi kepada syarikat SPV, tuan-tuan, yang dikuasai oleh orang DAP. Saudara, aset-aset kita, kita tengok banyak aset yang Datuk Seri Najib kumpulkan, habis digadai, dijualnya kepada Singapura dan kepada negara-negara lain. Kita jangan lupa benda ni. Kita pun jangan lupa, tuan-tuan, bukan setakat agama Islam diperkotak-katikkan. Kedudukan Raja Melaju tak pernah dalam sejarah negara kita ni, tuan-tuan, bukan setakat pelabur lagi, tuan-tuan, Agong pun lagi. Agong dilantik untuk tempoh 5 tahun. Betul tak? Apa jadi pada Sultan Muhammad V? Baru 2 tahun, tuan-tuan, tak boleh tahan dengan Mahathir. Akhirnya dia meletakkan jawatan dia. Betul tak betul? Saudara, mereka memperlekeh ke bawah duli, tuanku. Kita jangan lupa benda ni. Bahasa jangan cakap lah. Bahasa Melayu betul, bahasa kebangsaan. Tapi apa jadi? Bila dia buat press release, Lim Guang Eng buat dalam bahasa Cina. Bila Kula Sigaren buat kenyataan media, boleh pula berbahasa Tamil, tuan-tuan. Padahal kita sepatutnya kenyataan rasmi mesti dalam bahasa kebangsaan kita. Betul tak betul? Banyak lagi lah, tak payah cerita lah pasal tentang hak istimewa orang Melayu ni, tuan-tuan. Ini kita jangan lupa. Sehingga kan akhirnya, tuan-tuan, bersatu sendiri keluar daripada Pakatan Harapan. Lepas tu kita bagi pula kuasa kepada Bersatu lagi sekali untuk memerintah. Berapa lama? 17 bulan. Dan hari ini orang ini mengatakan, kalau Johor Perikatan Nasional berjaya memerintah, maka kita menawarkan diri sebagai penasihat ekonomi negeri Johor. Tuan-tuan, untunglah, tuan-tuan, lepas ni korang tak payah kerja lagi.
Duduk je kat rumah. Kalau rezeki sampai, dapatlah RM600 untuk tempoh 6 bulan. Tuan-tuan, tak pernah kita terbayang. BN perintah 61 tahun. Pernah tak kita halang rakyat daripada keluar cari makan? Pernah? Tak pernah, tuan-tuan. Padahal macam-macam penyakit yang lebih serius daripada COVID. Betul? Denggi, bahaya tak bahaya? Bahaya. Sampai sekarang ada tak denggi? Ada. Tetapi kita belajar hidup bersama dengan denggi. Betul? Ada kita arahkan semua pintu rumah ditutup rapat. Ada? Tak ada. Ada kita arahkan siapa yang benarkan nyamuk masuk dalam rumah, fine RM10,000. Ada? Tak ada, tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, kematian akibat kemalangan jalan raya dengan kematian akibat COVID, mana lebih tinggi? Kematian akibat kemalangan jalan raya lebih tinggi. Pernah Kerajaan Barisan Nasional membuat langkah luar biasa seperti mana abah kau dengan melakukan lockdown kepada semua kereta, tuan-tuan? Ada? Ada pernah? Kereta, tuan-tuan, adalah punca sebenar kemalangan jalan raya. Kalau semua jalan kaki tak kemalangan. Betul? Ada kita kurung kereta kat rumah? Ada? Tak ada, tuan-tuan. Tetapi mereka bertindak seolah-olah mereka ini Tuhan. Orang yang berada dalam essential services, mereka boleh keluar cek makan. Apa yang tak dalam essential services ini, tuan-tuan? Dia tak payah letak bawah tudung saji nasi atau lauk. Dia kena juga letak, betul lah. Dia kena beli beras tak? Dia kena beli ikan tak? Dia kena beli sayur tak? Kena. Kena bayar sewa beli kereta tak? Kena bayar sewa beli rumah tak? Bukan semua orang senang, tuan-tuan. Dulu masa mula-mula kita bagi dia kuasa, tuan-tuan, dia dengarlah nasihat Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib cakap, bagilah air citra, air sinar. Kan? Bantuan one off RM10,000. Mula-mula dia tak nak. Kita desak. Pemuda UMNO pun desak. Akhirnya dapat. Alhamdulillah. Saudara, hari ini dia kata, dulu 10 minit lagi. Kenapa? Beritahu dia, pengurusi SPR beritahu pukul 12. Awal lagi ni. Saudara, ini tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan kena faham. Kita nak beritahu pada tuan-tuan, hari ini kita berada dalam satu persimpangan. Kali pertama kita ada pengundi 18 ini. Jadi kita kena pastikan, kalau kita tak dapat yakinkan pengundi 18 anak-anak kita ini untuk mengundi Barisan Nasional, dan kita berjaya membentuk sebuah kerajaan secara bersendirian, maka keadaan tidak stabil ini akan berterusan sampai bila-bila, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat lagi masa pilihan raya umum yang ke-14, berapa kali tuan-tuan mengundi? Berapa kali? 2 undi sekali, betul? Parlimen undi berapa kali? Parlimen juga kita mengundi sekali, betul tak? Tetapi disebabkan ada 25% orang Melayu silap mengundi, memangkah Pakatan Harapan. Akibat dia, tuan-tuan, walaupun tuan-tuan undi don sekali, berapa menteri besar kita dapat? 3. Undi Parlimen sekali, berapa Perdana Menteri kita dapat? 3. Kalau 12 bulan ni tuan-tuan buang tebiat, undi sekali lagi, silap lagi. Undi lagi Pakatan Harapan, undi pula Parti Muda, undi pula Parti Pejuang. Tuan-tuan, saya nak beritahu, Pakatan Harapan hari ini, pengurusi Pakatan Harapan siapa? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pun tak pakai logo Pakatan Harapan. Yang kau nak undi Pakatan Harapan pasal apa? Ada terfikir tak, tuan-tuan? Anwar pun dah tak yakin dia pengurusi, dia pun tak pakai logo Pakatan Harapan. Tuan-tuan pula nak undi Pakatan Harapan. Pakatan Harapan 2.0, siapa dia? Bersatu. Dulu Bersatu adalah sebahagian daripada Pakatan Harapan, betul? Sekarang dia dah kerjasama dengan PAS. Pakatan Harapan 2.0. Kemudian, tuan-tuan, saudara, kita tengok Parti Pejuang
Parti Pejuang asalnya ialah sebuah parti yang merupakan parti serpihan daripada Bersatu. Pakatan Harapan juga. Pakatan Harapan 3.0. Muda. Siapa dia punya pengurusi muda, tuan-tuan? Pengurusi muda ialah Syed Saddiq Sigaraga. Ahli Parlimen, tuan-tuan. Ada yang mengundi Syed Saddiq dulu? Cuba tolong angkat tangan, jangan malu. Ada ni. Cakap betul-betul. Kita boleh adakan satu sesi luahan rasa kesal. Ada sesiapa nak meluahkan rasa kesal? Tuan-tuan, dulu Syed Saddiq ni Menteri Belia dan Menteri Belia dan Sukan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Betul tak betul? Jadi dia Pakatan Harapan 4.0. Jadi tolong pastikan, kalau anak kita diberikan maklumat cukup kerosakan yang dibawa oleh Pakatan Harapan, kalau anak kita diberikan maklumat yang cukup tentang bagaimana seksanya mak bapak nak membesarkan anak, nak membagi makan pada anak-anak kita, saudara, insya-Allah anak-anak kita juga akan bersama dengan ibu bapa. Kali ini mereka tidak akan membuat kesilapan. Kali ini mereka akan pangkah Barisan Nasional, insya-Allah, tuan-tuan. Dan Barisan Nasional ni, ini warna biru original, tuan-tuan. Ni Royal Blue. Tapi masuk dekat peti undi, ada warna tak? Tak ada warna, tuan-tuan. Jadi tulisan Perikatan Nasional tu memang sama dengan Barisan Nasional, sama. Sebab parti kalau nak ciplak ni orang, tuan-tuan, bila dia tidak ada keyakinan kepada identiti dia sendiri, dia memang tiru kita punya identiti. Contohnya lah, orang nak beli kasut Adidas tak mampu, maka dia buat kasut macam rupa Adidas, tapi dia tetap ialah bukan Adidas yang original. Betul tak? Kalau pakai ada tak jaminan dia boleh tahan lasak macam Adidas? Tak ada jaminan. Kadang-kadang dia punya tapak tanggal, kadang-kadang dia punya kulit mengelupas. Betul tak? Sebab barang bukan ori, tuan-tuan. Jadi itu sebabnya bila pergi ke pusat pembuangan undi nanti, bila tuan-tuan tengok ada lambang dacing, tolong pangkah lambang dacing. Janganlah nampak, oi, lambang pejuang ni gunakan tulisan Jawi, dia memertabatkan tulisan Jawi. Tuan-tuan, saya nak beritahu, ini manusia pernah jadi Menteri Pelajaran, betul? Ini manusia pernah jadi Perdana Menteri, betul? Pernah dia bela nasib tulisan Jawi? Tak pernah, tuan-tuan. Jadi jangan kita termakan dengan muslihat dia. Nunjukkan konon-kononnya dia ni orang Melayu, orang Islam, orang yang cintakan Jawi. Dalam perjuangan hidup Mahathir, tuan-tuan, tak pernah berjuang untuk tulisan Jawi. Bila dia, nyawa dia, tuan-tuan, sebagai Perdana Menteri nak digantikan dengan Anwar Ibrahim, bagi mengelakkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, masa tu dia suruh menteri-menteri dia berpakat dengan UMNO, memainkan sentimen. Sampaikan ke sekolah Cina, sekolah India pun dia nak wajibkan tulisan Jawi. Tuan-tuan bayangkan. Itu pun ada termakan, tuan-tuan. Masa dia ada kuasa, tak nak pula dia kembalikan dulu tulisan Jawi ni memang ada sebagai silibus dalam kita punya sistem pendidikan. Betul tak betul? Dia boleh kembalikan bila dia jadi Menteri Pelajaran. Kenapa tak buat? Masa dia jadi Perdana Menteri 22 tahun. Kenapa dia tak buat? Saudara, bila dia dah nak gantikan tempat dia dengan Anwar Ibrahim, dia mula tanam kebencian kepada DAP. Macam mana nak tanam kebencian? Dia suruh sekolah Cina, sekolah India wajibkan tulisan Jawi pada ketika itu. Ini perencanaan dia, tuan-tuan. Jadi jangan kita terperangkap dengan mainan mereka, tuan-tuan. Pastikan pada 12 hari bulan ini kita bulatkan tekad, apa pun orang nak cakap pasal Barisan Nasional, kita angkat BN menang di DUN Sungai Balang ni. Boleh? Boleh? Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi ucapan yang paling semangat oleh yang berbahagia Datuk Roman Nur Adam, yang mana kita tahu 12 hari bulan adalah hari bagi kita beraya kemenangan untuk Baris